Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah Jalla wa'ala, kita dapat menyambung majlis ta'lim kita ini ikhwan. Alhamdulillah. Kita hari itu kita baca ada tertinggal ke Pak Mik? 52. Betul lah. Baik, maknanya kita di bawah tajuk anjuran untuk berdoa. Ya, betul. Baik, kemudian penulis pada muka surat 51 dia telah menyebut kepada kita perkara-perkara yang dia rasa dia telah pun cerita dalam satu tulisan dan yang lain berkenaan dengan syurutud du'a wa mawani' al-ijabah, syarat-syarat doa dan penghalang kepada termakbulnya doa. Muka surat 52 Pak Mik. Di samping itu saya telah menyebut 21 bab, 21 adab berdoa. Oh, dia kata dia telah menyebut 21 adab berdoa. Imam Ghazali sebut 10, dia sebut 21. Iaitu di antaranya dia sebut di sini, hendaklah orang yang berdoa dan berzikir memulainya dengan pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta menutupnya dengan ucapan tersebut. Yang pertama, diminta kepada orang yang berdoa memulakan doa dengan memuji Allah, sama ada dengan ucapan alhamdulillah, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan taqdis, dengan sana, memuja Allah, kemudian masukkan berselawat kepada Nabi. Artinya di situ ada satu nota kita boleh buat betapa pentingnya kita memuji Allah dan berselawat kepada utusan Allah. Penting. Sehingga benda itu sangat dianjurkan sebagai muqaddimah, pendahuluan kepada doa. Sangat dianjurkan. Sebab Allah Ta'ala yang akan memberi kepada kita apa yang kita minta, dan Nabi Muhammad di hari akhirat itu akan bagi syafaat, dan di dunia ini Nabi sebagai Rasul utusan Allah. Rasanya kita, kalaulah Allah yang maha mengetahui, dulu kita ada lagu Lau kana bainana, kan, wa bainal habib tu kan. Din Ahbab kata kalaulah Rasulullah tu duduk, orang kata seketui depan kita ni, apa nak jadi dengan kita? Saya tak ambil lah kedudukan orang biasa, saya ambil kedudukan orang yang paling kaya. Kita ambil orang yang paling kaya, orang yang paling dermawan, orang yang paling kaya lah. Kaya ni sampai peringkat saya kata harta ni masuk, bukan kata dia kira jam, saat. Kekayaan tu masuk apa man? Kaya, sibuk macam mana Ismin Ulam Raja, telefon penuh meja. Kaya. Tiba-tiba kita berhadapan dengan Rasulullah. Rasanya Pak Cik Din, kita akan keluh untuk nak bagi apa kat dia sebagai tanda terima kasih. Ini bagi orang yang ada hati, ada perasaan lah, bukan orang yang tak ada iman, tak ada perasaan. Sebab kalau kita nak ambil harta kita katalah separuh ataupun 2/3 tolak kat dia, ini insan yang bukan gila harta. Dia tak mau.
Bukan kata kita nak bagi, Tuhan dia nak bagi dia, yang tu dia tak mau. Wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'ti rabbuka Muhammad, nanti Tuhan akan beri kepada engkau apa saja yang bila Tuhan beri pada kau, yang benda itu mendatangkan redha engkau. Itu masa di di Taif, malaikat dah angkat, nak angkat bukit kan, dia tak mau. Dia nak mereka dapat hidayah. Jadi ketika itu ikhwan, kita pun tak tahu nak bagi apa kat dia. Itu cerita di dunia. Cerita di akhirat, kita pula balik dengan kain kapan tu pula hancur dalam tanah, kita bangkit dengan apa pun tak ada di badan, dia masih lagi sujud di bawah arasy, tolong kita, baik si kaya baik si miskin, asalkan umat dia mengucap 2 kalimah syahadah, tidak rosak syahadahnya, dia tolong. Sehingga kan para ulama kita sebut tentang syafa'atun nabi min ahlil kabair, iaitu pertolongan nabi, syafaat nabi kepada orang yang buat dosa besar di kalangan umat dia. Nabi kata, ya, syafaat aku ada kepada umat aku yang terlibat dengan dosa besar. Aku nak tolong juga, kerana azab sana sangat sengsara. Jadi kita bila tengok dia, Abu Bakar ni apa tak bagi kat dia, apa yang tak terfikir nak bagi, akhirnya Abu Bakar tahu. Dan dalam riwayat Bukhari, Nabi menyatakan tentang diri Abu Bakar, orang yang diri dia, pengorbanan dia, cara dia hidup, yang buat mata aku sejuk dan menggembirakan aku, Nabi kata, orang itu adalah Abu Bakar. Dan Nabi pernah kata dalam riwayat, sebaik-baik harta ialah harta yang dimiliki oleh Abu Bakar. Maka Nabi kata, kalaulah seorang itu boleh bercinta dengan seorang lelaki, boleh bercinta kasih dengan seorang lelaki, latakhastu Abu Bakrin makhalila, aku ambil Abu Bakar sebagai kekasih aku. Walakin ukhuwatul Islam, tapi itu tak boleh. Yang boleh ada ukhuwah, persaudaraan Islam. Sampai peringkat Abu Bakar merasakan apa yang boleh menyeronokkan Nabi, yang tu dia nak buat. Bila dia damping Nabi dalam hijrah tu, buat Nabi seronok, dia nak ikut. Kata Aisyah, aku tahu hari ni ada orang menangis kerana seronok, aku ingat orang menangis kerana sedih, tapi hari ni baru aku tahu ada orang menangis kerana seronok, itu tangisan bapa aku. Bila Nabi kata, bila Abu Bakar kata, saya ni boleh teman kau dalam hijrah, Nabi kata, na'am. Menangis Abu Bakar. Dan antum tahulah dalam gua peristiwa hijrah ni macam-macam cerita ada, sama ada yang dhaif ataupun yang sahih kan. Kalau yang dhaif tu pun kita kumpul-kumpul untuk melihat moral of story, banyak kita dapat kan. Kena sengat apa? Scorpion tu sengat dia kan. Ada satu riwayat dhaif kata ulang sengat, bukan scorpion, ulang. Bambu sengat. Kenapa bambu tu sengat? Tapi jangan harap ini riwayat yang dhaif. Ini orang marah kita kan. Tapi dia dhaif. Dhaif yang agak teruk lah, yang tak dapat dijadikan hujah. Ulang tu sengat. Abu Bakar tengok ada lubang kan. Dia sampai Nabi duduk atas riba, dia tutuplah dengan apa-apa dia boleh. Tu dia kain serban dia buka, tutup habis ada semorok sikit, bagi kaki. Keluar ulang, pak. Ulang tu bisa. Nabi Abu Bakar. Tapi saya bab dari awal, riwayat ini tidak ada moral, cuma saja saya nak abad kedhaifan dia. Pak kena Abu Bakar jadi ketak. Oh, bisa ulang Mas Syarif, jangan main. Boleh mati bisa ulang. Sampai ayat mata turun, Nabi jaga. Nabi kata pasal apa? Bakar kata ulang. Tengok bisa ulang tu. Dan Nabi baca ruqyah kepada Abu Bakar hilang, dan Nabi berdialog dengan ulang tu. Nabi dialog ni menarik, tapi dia dhaif. Dia dhaif, tapi dia menarik. Nabi kata pada ulang tu, kata kepada Nabi, anta Rasulullah.
Dahsyat. Dialog dahsyat. Dialog ni boleh meluluhkan hati. Tapi dia dhaif. Saya kena ulang banyak kali. Dia dhaif. Tidak ada hujah padanya. Tapi dia boleh cengkam jiwa kita. Anta Rasulullah. Dia berkata, Ana Rasulullah. Ulang ni kata dekat Nabi, kau nasihat saya Abu Bakar. Kata kat teman kau, kenapa dia buat aku macam ni? Nabi kata, apa Abu Bakar buat? Kata ulang tu, 20 tahun aku tunggu kau dalam gua ni ya Rasulullah. Tak ada benda aku minta ke Tuhan kecuali aku nak tengok wajah Muhammad. Dan Tuhan ilham pada aku, kau tunggulah di sini. Dia akan berteduh di sini kerana kau tengok muka dia sebelum dia masuk ke Madinah. Dan tak pernah ada orang mai ke gua ni, Muhammad, yang masuk dalam gua ni, semua naik di atas aja berteduh. Kaulah orang. Maknanya kau Rasulullah. Bila aku suar kepala aku nak tengok kau, dia tutup dengan tapak kaki dia. 20 tahun aku rindu kat kau ya Rasulullah. Aku patut dia. Demi Allah aku tidak patut untuk bunuh dia. Dia sahabat kau pun tak akan mati. Aku sekadar nak tengok wajah kau ya Rasulullah. Kerana umur aku dah tak ada ya Rasulullah. Oh, amazing. Amazing. Tapi riwayat ni dhaif. Amazing. So kalau ada orang tak sayang dekat Nabi, malu kat ulang ni. Dia tak tahu nilai. Dan ulang tu kemudiannya mati. Setelah dia nak tengok wajah Rasulullah. Ya, subhanallah. Jadi artinya saya nak bagi tahu, sampai pada peringkat Abu Bakar, bila bapa dia masuk Islam, Abu Bakar bin Fuhaqah masuk Islam, nama dia Uthman. Dia dipanggil dengan gelaran Abu Bakar. Pak dia masuk Islam, pada hari pak dia masuk Islam, dia teriak. Bukan dia teriak kerana pak dia masuk Islam. Dia teriak, dia ingat dalam hati dia, kalaulah yang masuk Islam hari ini Abu Talib, tentu Nabi lebih seronok sangat. Tapi aku tahu semua bapa mak Abu Hurairah masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar, keluarga Umar masuk Islam. Tiba-tiba yang Nabi nak sangat. Jadi ikhwan, apa yang saya nak kata dengan dua perenggan yang awal ini, benarlah, tidak ada benda lebih besar melainkan berselawat pada Nabi sebagai tanda terima kasih. Bukan memberi harta, saya kata sebanyak-banyaknya. Tidak, Abu Bakar dah buat lebih pada itu dan kita tak akan mampu buat macam mana dia buat. Pasal itu penyertaan Abu Bakar dalam agama ini, itu yang melegakan Nabi. Itu yang sangat melegakan Nabi. Lega tengok Abu Bakar, teman dia daripada rumah sampai ke gua, duduk sehari, 2 hari di situ, teruskan perjalanan. Ada pula dia punya cabaran lagi di situ, kan? Insiden-insiden ada di situ, nak sampai ke Madinah, nak boleh establish di Madinah, harta Abu Bakar dipakai, harta Osman dipakai. Akhirnya kesemua harta diberi untuk Islam, harta itu sekupang pun tak masuk dalam akaun peribadi Muhammad. Semuanya untuk ummah. Maka Allah menurunkan satu ayat yang menguji perasaan mukmin dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Satu ayat Allah turunkan, ayat ini benar-benar menjadi suatu ayat penghitung sama ada iman ada dalam diri kita atau tidak ada. Sama ada hubun Nabi ada dalam diri kita atau tidak ada. Cinta pada Nabi. Dan setiap kali kita cinta, dia akan melahirkan alamatul hub, tanda-tanda kepada kecintaan. Maka Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia menggerakkan naluri kita. Betulkah kita ini, dakwaan kita itu ikut Muhammad? Allah kata Allah dan para malaikat berselawat pada Muhammad. Maka datang perintah Allah, wahai orang mukmin, berselawatlah kepada Nabi. Maka itulah satu benda yang kita boleh bagi kepada Nabi sebagai tanda apa dia?
Tanda apa yang dia buat semua ni? Quran kata dalam surah Nun, wal qalami wama yasturun tu, surah Qalam. Allah kata dalam surah tu, Allah kata untuk Muhammad, wa inna laka ajrun ghairu mamnun. Untuk engkau Muhammad, kami sediakan pahala yang tak pernah putus-putus. Subhanallah. Azan saja ada orang minta wasilah, minta kedudukan maqam mahmud kepada Nabi. Dan Nabi kata setiap orang yang baca doa ni akan dapat syafaat aku di hari akhirat. Jadi bila kita baca doa, ya kawan, di samping kita nak memohon hajat pada Allah, kena tunjuk dalam doa tu, tunjuk ke Tuhan kita sayang dengan Nabi yang diutuskan, yang ajak kita beribadat pada dia. Apa dia? Antusalli ala habibi, kau selawat pada kekasih aku. Antusalli ala khalili, aku nak kamu umat dia selawat pada dia. Dia ini khalil aku. Khalil, orang yang kasih pada Allah dan telah terbukti Allah balas balik kasih dia. Oh subhanallah ikhwan. Sehingga kan dianjurkan kepada kita memuji Allah Ta'ala dan berselawat pada Nabi. Itu sebagai adab berdoa. Bukan saja itu sebagai permulaan, dan itu juga sebagai penutup. Yang kedua, penulis kata berdoa di kala sempit dan susah. Itu time dia. Masa kita sempit dan susah baca doa. Bukan saja susah dengan susah tak ada duit, tak ada apa, kesakit, tapi susah juga dalam bentuk hati, ham dan hazan, bimbang, duka cita, sedih, berdoa pada Allah. Tidak mendoakan keburukan untuk keluarga, itu di antara perkaranya. Tidak mendoakan keburukan kepada harta diri sendiri atau anak-anak. Merendahkan suara di antara suara lirih dan keras, pelan dan keras, lembut dan keras. Merendahkan diri kepada Allah saat berdoa. Terus memohon kepada Allah dalam berdoa. Berwasilah dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau dengan amalan yang saleh yang dilakukan oleh orang yang berdoa ikhlas kerana Allah. Meminta seorang Muslim saleh yang masih hidup dan ada di hadapannya untuk sanggup mendoakannya, ataupun kita minta dia mengaminkan doa kita. Tidak menyusahkan diri dengan membuat doanya bersajak. Berdoa dengan mengulanginya 3 kali, menghadap kiblat, mengadahkan kedua tangan saat berdoa. Bila memungkinkan beruduk sebelum berdoa, menangis dengan suara pelan saat berdoa kerana takut Allah, menampakkan perasaan perlu kepada Allah dan mengadu padanya, tidak melampaui batas saat berdoa, bertaubat dengan mengembalikan harta orang yang ia zalimi, mendoakan kedua orang tuanya bersama dirinya, mendoakan kaum mukminin, kaum mukmin dan mukminat, kaum mukmin dan mukminat bersama dirinya. Bila ingin mendoakan orang lain, hendaklah memulai dari dirinya sendiri dan hanya memohon kepada Allah semata. Dia kata ini di antara perkara yang dia telah sebut dalam ke depan tu ada yang kita dah lalui dah, tapi tidak sejumlah 20, hanya belah-belah aja dia sebut. Tapi dalam buku yang dia sebut di muka surat 51 itu, dia telah menyenaraikan satu persatu. Ikhwan, ulama kita kata, ulama tazkiyatun nufus kata pada kita, apa dia orang kata? Dia orang kata hati kita ini sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala jadi halu'ah. Hati kita ni dia cemah. Hati kita ni dia selalu cemah. Dia macam tak cukup rehat, kan? Dia ada banyak benda dia nak kena fikir, dia nak kena buat. Pendek kata, setting dia tu banyak sangat lah kerja dia. Para ulama kita kata nisful ma'isha, sebahagian daripada hidup ni kita kena rehatkan hati kita. Kita kena rehatkan hati kita.
arih nafsaka bitadabbur. Ini perkataan para ulama. Rehatkan sat diri kita daripada merancang hidup. Bagi diri kita ni rehat sat. Jangan bagi dia rancang semua. Nisful ma'isyah tak apa. Tadabbur nisful ma'isyah. Hati kita hanya boleh mengurus sebahagian hidup kita. Lagi sebahagian jangan bagi dia urus. Kena bagi Allah yang urus. Kalau semua hidup kita urus, kita pakai hati, kita pakai emosi, pakai ilusi, pakai pemikiran, pakai semua, hati kita akan rosak. Hidup kita akan rosak. Jadi nisfu minal ma'isyah. Tadabbur nisfu minal ma'isyah. Kita jaga hidup kita ni separuh kan. Lagi separuh Tuhan jaga. Macam mana? Ulama kata bagi dua benda pada hati kita. Apa dia? Ar-ridha'u ilallah wal yaqinu ilallah. Bagi dia redha dengan Allah, bagi dia yakin dengan Allah. Selesai lagi separuh hidup kita. Kita bekerja untuk separuh ni. Bagi dia rehat, arih nafsaka. Bagi diri kita ni rehat. Dengan apa? Dengan redha kepada Allah dan yakin kepada Allah. Ikhwan, yang dia sebut pada kita 21 adab tadi, Pakcik Bari, Abang Syarif. Andai kata kita duk belajar ni, kita duk berdoa, kita rasa takat ni saya duk perhati tengok, saya buat semua ni. Kita kata kat diri kita, saya buat. Bila kita rasa kita buat, bagi diri kita rehat dengan dua perkara tadi. Redha, yakin pada Allah. Allah urus bahagian permintaan kita, Allah urus. Jangan kita urus bahagian permintaan kita. Ya Allah, saya memohon ini, ya Allah, saya memohon itu. Lepas dah habis kita berdoa, kita penatkan diri kita. Duk tunggu bila nak main ni. Awak Tuhan tak bagi lagi ni. Orang lain dah mula senang. Hati kita takkan dapat rehat. Itu dah bukan urusan kita, rehat dia. Tapi bukan rehat kosong lagu tu. Rehat dengan apa? Dengan redha. Sebab apa lagi kita nak buat? Yang sekadar kita belajar lah. Kita pun daripada para tulab ini, orang-orang yang belajar, kita tengok, dia suruh kita baca doa dengan memuji Allah. Cakap-cakap kita nak kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Allah. Ataupun kita baca iftitah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Itu termasuk puji pada Allah. Iftitah yang kita bacakan, puji pada Allah. Kita start doa kita dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu kullu wa ilaikal masir. Apa yang kita tahu, ayat kursi itu boleh jadi kepala doa sebab dia memuji Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh. Lepas tu kita selawat kat Nabi. Kita selawat daripada dhamir kita, daripada rasa dalam kita. Kemudian kita merendah diri pada Allah. Kita tak kutuk diri kita, kita tak sumpah seranah diri kita, harta benda, anak pinak kita, apa-apa, tidak. Kita tidak berdoa untuk memutuskan rahim, kita tidak berdoa untuk minta yang maksiat. Kita pakai nama-nama Allah, lafaz al-asma'ul husna. Kita bertawassul dengan amal soleh kita. Kita meminta orang-orang saleh mengaminkan doa kita. Kita menghadap kiblat. Kalau kita mampu ambil wudu. Bila kita rasa sangat hidup kita ni beban kita kuat dalam berdoa tu, ayat mata kita turun. Lembut suara kita, ayat mata kita turun, kita dengan Tuhan. Kita bertaubat dalam doa kita, kita mengulang sayyidul istighfar, dan doa kita tutup dengan memuji Allah dan selawat pada Nabi. Habislah. Redha ilallah wal yaqinu ilallah. Bagi ke Allah bahagian dia. Jangan buat kerja bahagian Tuhan. Arih nafsaka. Tadabbur nisfu ma'isyah, nisfu minal ma'isyah. Kita urus sebahagian daripada hidup kita. Bahagian yang besar lagi, sebahagian lagi serah kepada Tuhan. Maka apa kita akan dapat natijah dia?
Tuhan akan bagi pada kita apa yang kita tak sangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Bukan saja min haitsu la yahtasib. Macam mana kepala ayat dia baca dia? Okey. Okey. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki. So bukan saja Allah bagi pada kita duit, tapi rezeki, pemberian, anugerah Tuhan daripada sumber kita tak sangka. Ada sumber kita tak sangka, tapi berita yang datang dalam bentuk rezeki, bahagia kita. Bahagia kita. Kita minta nak tukar kereta, kita minta kita sihat, tiba-tiba kita dapat berita anak kita selamat. Dapat berita anak kita dulu periksa. Dapat berita anak kita selamat melahirkan cucu kita. Dapat berita anak kita dulu cemerlang. Dapat berita anak kita musafir jauh, selamat dah sampai, tak ada apa-apa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tuhan gembirakan kita, gundah gulana kita ni, dia happykan kita dari sumber kita tak sangka. Tak sangka-sangka. Bukan saja Tuhan bagi kepada kita duit ringgit saja, harta saja, tapi ada banyak benda yang menjadi ubat dalam hidup. Tapi redha pada Allah, yakin pada Allah. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Pohon pada Allah dengan tunduk muka, dengan merendah diri. Kadang-kadang orang Arab ni dia tak boleh tahan, dia panggung kepala ni atas. Ya Allah, ya Allah, macam Nabi minta dalam Badar kan, sampai jatuh sorban dia kat belakang. Ya Allah, tolong ya Allah. Menangis-menangis dia, tapi suara dia jatuh. Suara dia jatuh. Maka kita rehatkan diri kita. Kita akan letih memikirkan apa yang menjadi urusan Tuhan. Bila nak sampai, makbul ke tak? Lepas tu kita mengintai doa kita. Kita nampak macam tak mai lagi. Kita ulang lagi doa kita. Nabi ajak kita ulang lagi doa kita. Tanpa kita putus asa kepada Allah. Kerana Tuhan dengan kita sangat dekat dan dia sangat menerima doa kita. Ini ikhwan yang penulis kata kepada kita ni, kalau dah kita buat semua ni dan kita rehatkan diri kita, subhanallah ikhwan. Subhanallah. Kita dapatlah jiwa yang tenang itu. Kita dapatlah kesempurnaan hidup. Kata dia, saya juga telah menyebut 34 waktu, kondisi dan posisi yang menyebabkan terkabulnya doa. 34. Iaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, setiap selesai solat wajib. Lepas daripada kita sembahyang fardu, kita boleh baca doa. Bacalah doa apa kita nak. Sendiri-sendiri baca, tak payah beramai-ramai pun. Itu diulang oleh Ibn Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa. Lepas kita tilawatul Quran, lepas kita solat, kita baru je bagi salam kan. Bahkan sebaik-baik doa adalah dalam solat. Cuma Nabi suka baca doa yang panjang dalam sembahyang sunat berbanding sembahyang fardu. Sembahyang fardu Nabi ambil selok dalam tahiyat akhir aja. Yang minta lindung daripada dajjal, siksa kubur, semua tu kan yang tu saja. Sebab apa? Sebab Nabi selalu mengimamkan jemaah. Tapi bila dia sembahyang malam, nanti kita akan jumpa dalam ni doa yang habis terpanjang dalam tahiyat akhir. Dia minta dahsyat. Sampai dalam doa dia kata ke Tuhan, aku rindu dengan Kau Tuhan. Aku rindu dengan syurga. Nangis-nangis dia minta ke Tuhan dalam tahiyat akhir. Lepas dia bagi salam belah kanan, lepas dia bagi salam belah kiri, dia redha dan dia yakin dengan Tuhan. Tuhan akan urus apa yang dia minta. Dan ini bukanlah senang ikhwan. Nak redha dan yakin lepas sembahyang ni, lepas kita baca doa dalam hidup ke Tuhan, bukan senang ikhwan. Rasanya senang lagi saya bercakap, payah lagi saya nak buat. Cakap kan bukan susah. Kering, teh pun ada, ayat kosong pun ada. Bukan susah. Apa masalah dia? Waktu ya masyarakat. Yang ni semua masyarakat dia masuk doaul masalah. Ini termasuk dalam doa memohon sesuatu pada Allah. Adapun sembahyang tu itu dipanggil doaul ibadah. Adapun permintaan kita dalam sembahyang dipanggil doaul masalah. Yang ni dia duk cakap doaul masalah, ada adab doa dalam masalah.
Doa jenis kita nak minta ke Tuhan luar semayang pun, dalam semayang kita taklah, pasal kita dah start dengan Fatihah. Fatihah tu memuji Tuhan dah, sab'ul mathani. Lepas tu kita dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, banyak kita bertasbih pada Allah. Jadi bila kita sampai part nak baca doa di tahiyat akhir tu, dia dah menghimpun pujiannya banyak pada Allah. Jadi kita tak susah sangat. Tapi masih lagi kita boleh puji Allah. Masih lagi apa yang kita tahu. Pada ayat-ayat pujian dalam tahiyat akhir kita duduk sembahyang sunat kita kan, kita dah habis minta, kita rasa nak puji Allah lagi, puji Allah. Kita nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa la na'budu illa iyyah. Lagi apa? Lahul dah lahul dah, kita dah baca wirid lepas sembahyang ni. Lagi boleh mai umur lagu ni, nak kena makan madu banyak sikit ni. Kan? Kita dah minta wala haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah. Lahul lagi macam mana? Lahul ni'matu wa lahul fadlu wan ni'matu wa lahu sana'u, lahul husnul sana'. Amboi kawan dalam duk baca tu. Tak mana muka surat ni? Tak boleh. Apa makan silap tadi? Tak makan apa, makan susu tadi. Kan doa-doa kita lepas solat kan? Lagi? Yang ke bawah lagi? Lagi? Lepas tu? Wala hawla wala quwwata illa billah lagi? Allahumma, awak dah ulang benda yang sama. Muka surat 163. Ya. Wala na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Boleh rosok Ustaz. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau kariha kafirun. Kita ulang yang tu. Kita ulang. Kita baca lepas sembahyang lalu. Itu adalah pujian kepada Allah. Allahumma la mani'a, itu semua tu masuk puji pada Allah. Ulang. Dalam tahiyat kita boleh ulang. Ulang baca tu, minta pada Allah. Baik. Kata penulis kita, iaitu lagi antara azan dan iqamah. Ketika azan untuk melaksanakan solat wajib, ya azan dan iqamah. Masa azan, lepas tu ketika iqamah, saat turun hujan, saat peperangan, di jalan Allah tengah berkecamukan masa sabilillah, satu waktu di malam hari, satu waktu pada hari Jumaat ketika minum air zam-zam dengan niat yang baik, saat sahur, saat bangun di malam hari dan berdoa dengan doa yang ma'thur, dicontohkan Nabi SAW, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca yang tu. Tak kala mengucap doa saat musibah tiba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas kita ucap tu, lafazkan doa. Bila kita kena musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu baca doa untuk kita. Kerana saat kita ditimpa musibah, lepas kita istirja' kepada Allah, ada doa yang makbul. Baca doa cepat-cepat. Kemudian berdoa dengan doa yang maksur yang ada dalam hadis setelah wafatnya seseorang, saat mengucapkan doa iftitah dalam solat. Ini semua kita baca sepintas lalu sebab kita dah hurai dah semua ni kan. Kita ambil sepintas lalu. Saat membaca doa iftitah dalam solat, Allahumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kita baca. Saat membaca Fatihah dalam solat yang menghadirkan hati
dengan apa yang terkandung di dalamnya saat bangkit dari rukuk, dengan doa yang disunahkan saat mengucap amin di dalam solat yang diucap bertepatan dengan ucapan para malaikat saat mengucap Rabbana lakal hamdu, setelah bangkit dari rukuk, setelah mengucap selawat pada Nabi dalam tasyahud akhir, doa sebelum mengucap salam. Ikhwan, takat-takat tu kita masih dalam zon semayang. Berapa banyak yang menolak kita ke arah kawasan zon makbul doa. Cuma ada masa kita tak dan lah baca doa kan, kerana kita pun kita sami Allahu liman hamidah, kita pun tak tahu nak minta apa. Kita baca apa yang warid daripada Nabi, tapi kita simpan keberkatan itu, letak di satu slot sebelum bagi salam. Tak mana kita nak letak dalam sujud pertama ke, sujud kedua ke? Kan satu rakaat ada dua sujud. Ataupun kita sujud lama-lama kita penin, lah ni pun darah tinggi tu ada 200 kosong, kan? Ambil tahiyat akhir lah senang. Sebab tahiyat akhir dia tak pening sangat. Artinya sebelum kita sudah semayang, kita telah mengheratkan barakah-barakah makbul doa, kita letak di belakang semayang, kita minta. Wallahi ikhwan, wallahi Allah bagi apa yang kita nak. Tapi dengan syarat lepas tu kita redha dan kita yakin. Jangan kita bersungut pada Tuhan, jangan kita bergundah pada Tuhan, jangan kita buat macam Tuhan ni melupakan doa kita. Serah pada dia. Tadabbur nisfu minal ma'isyah. Kita urus sebahagian hidup kita, bahagian kedua bagi pada Allah. Allah urus hidup kita. Kemudian lagi, yang dia bubuh makna-makna tu saya tak baca sebab kita dah baca dah sebelum ni. Camat saya nak ambil waktu-waktu mustajab doa. Di bawah sekali. Berdoa setelah berwuduk dengan doa yang disunahkan. Ya, dah ambil wuduk lagi. Itulah Allahu Akbar ikhwan. Dibuka berapa pintu surga? 8 pintu surga tu buka. Abang boleh bayang? 8 pintu surga tu buka dengan satu ungkapan dia yang datang daripada Muhammad, kekasih Allah. Kita punya duk cari nak buka pintu surga macam mana ikhwan? Rupanya doa wuduk. Jadi kita boleh ambil doa wuduk tu pasal dia start dengan syahadah. Jadikan dia kepala doa. Jadikan dia kepala doa. Sebab dia telah membuka pintu surga. Allahu Akbar ikhwan. Apa lagi? Saat menunaikan ibadat haji pada hari Arafah, di Arafah, Allahu Akbar. Siapa yang dah memang wukuf, duduk di sana pula. Dia haji lagi, dia hajah lagi, duduk di situ pula. Allahu Akbar. Berdoa setelah matahari tergelincir sebelum zuhur. Doa di bulan Ramadan. Saat kaum muslimin berkumpul dalam majlis zikir. Ni majlis kita ni ada bahagian mustajab doa. Ada sunnah yang kita belum tegakkan lagi. Nanti bila kita baca buku ni ada sunnah. Kita akan tegakkan dia itu. Sabit daripada hadis, Nabi apabila selesai berkuliah, Nabi akan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika tu kadang-kadang baca, kadang-kadang dia tak baca. Maka dia tukar dengan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi wa baina ma'asik. Nanti bila sampai bab tu, tengok. Nak habaq awal-awal ni takut. Dengar pun subhanakallah pun kita dah baca selalu dah. Tapi bukan Nabi baca yang tu selalu. Kadang-kadang kena tukar dengan doa Abdullah bin Mas'ud tu. Kalau kita duk wirid tu saja, bermakna kita mematikan satu sunnah. Macam orang biasa tutup majlis, kita tutup majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Akhirnya doa-doa yang patut dibaca, kita tinggalkan. Akhirnya kita tak baca. Jadi Nabi lah habis baca doa, habis dah selesai kuliah, Nabi tak baca subhanakallahumma bihamdika. Nabi berdoa pada Allah. Kenapa? Kerana berdoa selepas majlis ini makbul. Apatah lagi itu majlis Rasulullah. Nanti kita akan tengok. Azan, silakan. Saya faham. Sampai. Lagi tak berhenti dia menjerit terus. Boleh becik?
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kata penulis kita ikhwan, saat ayam jantan berkokok, saat hati pasrah menghadap kepada Allah, saat hati kita pasrah menghadap kepada Allah. Kita ada satu masa dalam hidup ni ikhwan, kita rasa duduk. Kita rasa nak mengadu kat Tuhan, rasa nak minta ke Tuhan. Kata para ulama kita, faman ulhimad du'a faqad uridu bihi al-ijabah. Siapa yang Tuhan ilhamkan kepada dia untuk baca doa, artinya Tuhan nak bagi pada dia ijabah. Kadang-kadang hati kita nak baca doa tu dia kuat. Dia memang kuat sangat. Kita sedih ke kita apa, nak minta ke Tuhan. So jangan ambil masa, jangan tangguh. Jangan kata sekejap lagi saya perhabis kerja ni kan. Bila hati kita teringat nak doa, kalau kita tengah kita bawa kereta, doa dandan. Kalau nak angkat tangan, pakailah saat kereta, baca doa. Jangan ambil masa. Kerana bila Allah ulhima, Allah ilhamkan kepada kita ad-du'a, artinya di situ apa dia? Iradah Tuhan, kemahuan Tuhan untuk kita adalah al-ijabah. Dia nak bagi. Maka baca cepat-cepat doa. Atau tengah kuliah, majlis lagu ni kan, dia dengar siapa-siapa cakap, mamak ni tu sabduli lah. Tengah-tengah dengar orang cakap, ustaz cakap, ada yang dia cakap tu terlintas di kepala kan, nak minta, tak ada tangan minta, tunduk minta. Ataupun tu nak ambil satu celahnya orang tak nampak kan, sila, jangan ambil masa. Saya nak balik ataupun lari pergi masuk dalam kereta, jangan ambil masa tu dah. Nanti kita punya hati dah jadi apa? Dia tak hot. What we say in bahasa, dia tak jadi dia tak ni. Current tu dia jadi dia tak ni. Why you ask me this question? Sahabat bagi contoh, dua motor kat sana. Come on baby. Ya. Lelah. Kalau nak piduk KPJ try tengok. Aduh.
Bismillah. Tapi Allah, kadang-kadang kita naik motor, sahabat. Jangan marah saya melawak saya. Ada presiden saya buat lebih kurang mudir. Maafkan saya Pakcik. Kadang kita naik motor, kita ada satu accident ke, atau something incident happen. Kita nampak, ya Allah, teringat ke anak, keluarga. Sambil motor. Allahumma lakal hamdu. Ada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya. Kerana sebahagian daripada Fatihah itu memuji saja pada Allah, dia boleh jadi kepala doa. Terus minta pada Allah. Kalau rasa nak berhenti motor tepi, nak angkat tangan, sila. Kalau tengah bawa motor, silakan. Janji bila ada ilham untuk minta, jangan apa? Jangan tangguh. Yes, that's right. Jangan kita extend. Jangan bawa. Tak pergi balik lah. Ni tak ada wuduk. No, jangan. Kerana saat itu, saat yang tak berlaku selalu. Pada hujan lebat Allah tak bagi ilham macam doa. Ya, Allah tak bagi ilham macam doa. Dah habis hujan seriat semua, baru dengar ceramah. Alamak. Baru tahu. Allah bagi ilham, baca doa. Kadang-kadang orang perempuan tengah masak sambil dengar ceramah apa ke, dengar radio lah, apa lagu ke apa ke, DJ tu duduk. Ya Allah, minta selamat. Tak apa, tengah masak, pegang sudik pun tak apa. Tak mesti duduk. Menghadap kiblat pun tak apa, tak menghadap kiblat pun tak apa, seluar api pun tak apa. Tengah duk main sudik tu boleh baca doa. Tapi bolehlah buat apa saja yang kita rasa lebih mengakrabkan kita dengan doa. Tapi yang pentingnya bila Allah ilhamkan kepada kita doa, dan kerana para ulama kita sebut tadi, faman ulhima du'a faqad uridu bihi al-ijabah. Bila Allah ilham kepada kita doa, artinya ada iradah daripada Tuhan, kemahuan dari Tuhan, dia nak ijabah apa yang kita nak. Maka dan kita buat. Baik. Kemudian kata penulis kita, bila berdoa pada ke-10 Zulhijjah, pada hari ke-10 Zulhijjah. Hari apa tu? Hari Haji, ya. Ya. Itulah hari yang istimewa. 10, 11, 12, 13. Kita bertakbir, kan? Ada hari tasyrik, ada ibadat udhiyah. Kita berkorban, kita mengakrabkan hubungan kaum muslimin. Allahu Akbar. Jangan saja ibadat korban dibuat, lepas itu ada doa Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, udhiyah kami ni terimalah ya Allah. Terimalah. Selain itu, dia kata saya telah menyebut 6 tempat terkabulnya doa. Dia kata 6 tempat. Yang dia kata 21 tu berkaitan dengan adab doa. Yang 34 ini berkaitan dengan masalah waktu. 6 ni berkaitan dengan tempat. Iaitu dia kata berdoa di Bukit Safa dan Marwah bagi orang yang menunaikan ibadat haji dan umrah. Berdoa di dalam Kaabah. Berdoa atau salat di Hijr Ismail yang masih termasuk bahagian dari Kaabah. Berdoa saat melempar jumrah sughra dan wusta pada hari tasyrik bagi orang yang menunaikan ibadat haji. Berdoa di saat berada di Masy'aril Haram pada Idul Adha. Dan berdoa di Arafah pada hari Arafah bagi yang menunaikan ibadat haji. Begitu pula saya telah menyebut 21 bentuk doa mustajab. Yang ni pula jenis doa-doa, jenis kondisi doa orang yang mustajab. Iaitu doa seorang Muslim untuk saudaranya yang tidak berada di hadapannya. Doa orang yang terzalimi. Doa orang tua untuk anaknya. Izinkan saya kata sepatah sahabat, doa
yarhamukallah, doa dengan sumpah lain lah. Doa lain, sumpah lain. Mak bapak kalau dia sumpah anak-anak, sumpah lain, doa lain. Doa ni adalah seruan kepada Tuhan untuk memberi sesuatu kebaikan. Celaka betul anak-anak ni, kamjat betul, tak balik lagi time ni, itu tak masuk doa. Itu bukan doa, itu luahan perasaan. Orang kata jangan duk kata lagu tu kat anak jadi kamjat sungguh. Tak, itu bukan doa. Pasal doa ni dia ada takrif. Jangan masuk semua perkataan ayah dan ibu itu doa, tidak. Kecuali ayah dan ibu ketika dia kata anak aku ni tak berguna langsung, dia kasat hati dia doa. Tetapi itu juga dikatakan doa yang salah. Sebab kita belajar doa tadi kan, jangan minta harta benda anak-anak. Allah tak suka doa lagu tu. Doa yang anak saya ni bukan semua cerdik, mau perangai ikut mak dia pun, mau tak cerdik. Kalau ikut saya okey lah. Yang tu doa gadah, itu bukan doa, itu luahan perasaan dia. Yarhamukallah. Kalau sesama pakai mask, this a law. Ya. Apa itu? Itu bukan apa itu? Doa. Itu tak benar, tak tepat. Ya, pakai peribahasa doa abang pada kita, sebab doa dia ada takrif dia. Jadi pun demikian, mak ayah tak patutlah kata demikian pada anak-anak. Tapi doa, ya Allah, doa. Saya tidak tahu lah ikhwan, kalau ada doa yang lebih ikhlas daripada doa ibu bapa untuk anak-anak. Saya rasa ya Allah, sangat ikhlas. Sangat ikhlas. Tanpa ada apa-apa yang dia minta pun. Doa orang dalam perjalanan safar. Ya, doa orang yang berpuasa. Kebanyakan ulama kata puasa di sini adalah puasa Ramadan. Tapi kerana lafaz dia umum, kita boleh kait dengan puasa sunat. Dan lagi satu para ulama kata berkaitan orang yang berpuasa dan mereka berjihad sabilillah. Doa orang yang berpuasa saat berbuka, masa nak buka. Doa seorang imam yang adil, ini pemimpin. Doa anak saleh untuk kedua orang tuanya. Nabi peruntukkan satu kalimah yang agak istimewa lagi, doa anak yang saleh. Kalau anak tu tak saleh, dia baca doa sampai. Tapi apatah lagi kalau anak itu saleh. Allahu Akbar. Sangat istimewa. Dan saya tahu ni semua sahabat-sahabat ni adalah anak-anak yang saleh belaka. Antum duduk di sini saja, kalau mak bapak kita dah di alam barzakh, di pemendapat di sisi Allah, dan kita boleh doa pada dia, ya Allah, besar majlis rahmat, majlis ilmu ni ya Allah, malaikat bagi rahmat, malaikat turun dengan sayap, ya Allah sampaikanlah sama pada mak ayah aku. Kalau kita tak niat lagu tu pun tetap sampai, kerana kita adalah zuriat mereka. Doa bangun tidur dengan doa yang disunahkan. Doa orang yang berada dalam keadaan terjepit, desperate lah tu. Doa orang yang tidur dalam keadaan bersuci, tidur dengan ambil wudu, subhanallah. Dan berzikir saat bangun. Doa orang yang berdoa dengan doa Zunnun Nabi Yunus. Doa orang yang tertimpa musibah dengan doa yang disunahkan. Nanti kita ada doaul karb, doa ketika bencana besar berlaku. Ada peruntukan doa dalam buku kita. Doa orang yang berdoa dengan nama Allah yang agung. Doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ni bukan dia buat baik pada mak bapak dia. Dia pernah berbakti pada mak bapak dia. Dia berdoa untuk dia kerana dia pernah berbakti pada mak bapak dia. Apa saja dia minta dekat dia dan anak-anak dia ni pula, semua Tuhan nak bagi. Kerana dia birrul walidain. Dia buat baik pada mak bapak dia. Doa orang yang menunaikan ibadat haji. Doa orang yang menunaikan ibadat umrah. Doa orang yang berperang fi sabilillah. Doa orang yang banyak berzikir pada Allah. Dan doa orang yang dicintai maupun diredai oleh Allah. Ini semua dia kata berkaitan dengan jenis-jenis orang pula.
Jadi kita bila jumpa orang-orang macam ni ikhwan, tak salahlah kita minta dia aminkan doa kita. Ataupun kita nak bertawassul dengan dia. Saya tengok sahabat orang yang walaupun saya pakai jubah, sahabat tak pakai, tapi muka tu anak soleh. Tu saya sahabat doakan. Saya akan, ya Allah, bagilah kebaikan pada saya dunia akhirat. Saya sahabat amin doa saya, boleh tak? Sahabat boleh aminkan. Ya, siapa saja. Siapa saja. Saya ingat yang tu tak payahlah kita nak tengok sampai day dia ada hitam. Kan? Tengok day sikit. Oh, anta soleh. ada kan. Kami mamak ni bukan ada hitam, pungkok pun hitam. Lagilah mai kami ambil doa apa. Jangan mangkas kan. Tak adalah. Siapa saja anak yang soleh. Betul Pak Mik? Pak Mik pernah ada mak ayah. Pak Mik anak yang soleh. Sekarang Pak Mik jadi bapa. Ada anak. Kita punya kondisi dua, betul tak? Kita adalah anak kepada seseorang dan kita pula ibu dan ayah kepada seseorang. Kondisi kita ni istimewa. Adapun anak kita, dia tak istimewa lagi. Pasal dia masih belum jadi ibu dan ayah pada siapa-siapa. Kita dah. Maka pasal itu sifat orang tua ni, makin dia tua makin dia soleh dengan doa. Soleh ni bukan saja kita. So, Melayu bila kata soleh, apa yang dia bayang? Abang Amir? Oh, dia kena pakai sorban, pakai jubah. See, I'm soleh. Melayu lagu tu lah kan? Bukan kata Melayu. More of kita ni macam tu lah kita faham. Tapi soleh bukan macam tu. Sembahyang 5 waktu tak tinggal. Kan? Dia tidak dia tidak melaksanakan larangan Tuhan. Dia melaksanakan perintah Tuhan dengan baik, dia soleh. So, kita dah boleh kawan dengan dia, minta dia doa pada kita, kecuali terang-terangan dia tidak mahu Allah dan Rasul, hilang, tercabutlah soleh. Walaupun dia beranak di tanah Arab, sentiasa dengan jubah, dengan gamis dia, dengan dia punya khimar dia, tapi kerana dia menolak Allah dan Rasul, tak adalah istimewa apa pun. Maka itu kita faham begitu, ikhwan. Baik. Masih dalam kitab yang sama, saya telah menyebutkan 9 permohonan paling penting yang dipanjatkan oleh seorang hamba, iaitu memohon hidayah kepada Allah. Ini dia kata di antara benda yang penting kita mesti minta kepada Allah. Satu, minta hidayah. Memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa. Ini yang kedua. Memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Memohon kepada Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam agamanya. Memohon kepada Allah agar segala urusannya berakhir baik. Memohon kepada Allah agar mendapat kebaikan agama dunia dan akhirat. Memohon kepada Allah agar selalu mendapat hikmah, selalu mendapat nikmat, dan memohon perlindungan dari hilangnya nikmat tersebut. Juga memohon perlindungan kepada Allah dari bencana, kesulitan, perbuatan buruk dan gangguan musuh. Ini di antara benda dia kata yang dia sebut dalam buku dia tadi, yang sabit daripada hadis Nabi, 9 jenis benda yang kita janganlah terlupa minta kepada Allah. Dan saya telah menyebut semua dalil tentang beberapa masalah tersebut beserta takhrijnya. Dia telah sebut kedudukan hadis itu macam mana semua. Bagi yang ingin menelitinya kembali, silakan merujuk, dan hanya Allah lah pemilik segala taufik. Jadi kalau siapa nak tengok hadis sebut dengan detail tu, dapatkanlah buku dia yang dinamakan dengan Syurutud Du'a wa Mawani'ul Ijabah, syarat-syarat berdoa dan apa itu, penghalang kepada doa kita diterima Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, daripada muka surat 1 sampai muka surat 54 kita habis sedikit dia punya pendahuluan. Ini kita baru masuk Hisnul Muslim. Yang kita baca 54 muka surat tu tak ada apa-apa lagi. Itu semua dia punya intro saja. Ini baru kita nak masuk syarah Hisnul Muslim
Baru nak masuk Muqaddimah Hisnul Muslim, Syarah Hisnul Muslim. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan. Kita berlindung padanya dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah, tak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan Allah, tak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan melaksanakan kebajikan hingga hari kebangkitan. Amma ba'du. Buku ini adalah ringkasan daripada buku penulis sendiri yang berjudul Az-Zikru wa Du'a wal Ilaju Biruqa Minal Kitab was Sunnah. Segala penulis sengaja penulis cuplik cubik sikit, ambil sedut sikit berkaitan dengan matan zikir sahaja agar mudah dibawa berpergian ke mana-mana. Namun dalam mentakhrij hadis-hadisnya, penulis mencukupkan diri dengan menyebut satu atau dua rujukan sahaja yang memuat asal matan zikir tersebut. Bagi pembaca yang berkeinginan untuk mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadisnya atau ingin mengetahui takhrij hadisnya secara lebih luas, sila merujuk kepada rujukan yang dimaksudkan. Itu yang dia sebut di atas tadi, Az-Zikru wa Du'a itu. Penulis memohon kepada Allah dengan perantaraan nama-namanya yang baik serta sifat-sifatnya yang sempurna agar menjadikan tulisan ini sebagai amalan ikhlas untuk dapat melihat wajahnya yang mulia di syurga kelak, serta menjadikannya sebagai amalan yang berguna bagi penulis dalam hidupnya dan sesudah matinya. Berguna pula bagi pembacanya, bagi yang ikut andil mencetaknya atau andil dalam menerbitkannya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala yang maha kuasa atas segalanya. Semoga selawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, handal taulan beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan mengamalkan kebajikan hingga hari kebangkitan. So itu nama penulis, dan buku ni disusun pada 1409 Hijrah. Kita 1442, 33 tahun telah berumur yang sampai pada kita. Ini adalah sedutan ringkas daripada buku dia yang besar, dia ambil untuk menterjemahkan berkaitan dengan Hisnul Muslim. Lepas tu, sebelum dia nak bawa kita kepada muka surat 74, dia mula nak syarah hadis yang pertama. Itu baru masuk syarah Hisnul Muslim. Kita masuk lagi saringan yang kedua, dia nak bawa kita berkenalan pula dengan kelebihan keutamaan berzikir. Disebut awal ada berdoa semua. Yang ni dia nak ajak kita berkenalan sedikit dengan zikir pula, keutamaan zikir. Apa kena mengena zikir dengan hidup kita, dengan jantung kita, pembahagian zikir. Ada zikir dia merangsang jasad, ada zikir merangsang hati kita, ada zikir dia bertindak sebagai pelindung, ada zikir bertindak sebagai penyuci hati kita, ada zikir bertindak sebagai mengangkat derajat, ada zikir bertindak sebagai penghapus dosa. Ada zikir yang Allah sendiri sebut, zikir itu sangat aku cintai. Allah, zikir ini sangat akbar. Maka apa dia akan bawa kepada kita, aroma dia? Dia nak bawa kepada kita, ambil semua zikir-zikir ini, kita nak ambil zikir tu, nak masuk dalam hati kita ni, kita nak sedut dia sikit-sikit supaya dia masuk dengan tahap dia. Bila kita kata la ilaha illallah, kita tahu apa peranan dia dalam jantung kita. Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata afdal zikir la ilaha illallah. Apa peranan dia?
Nabi kata kalimatani khafifatani 'alal lisani habibatani ila rahman. Nabi guna perkataan habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah. Apakah kelebihan dia? Terlalu besar. Bila Tuhan mencintai, Nabi kata hubbul kalam ila Allah, ahabbul kalam ila Allah. Nabi kata kalam yang paling dicintai oleh Allah. Nabi sebut subhanallah walhamdulillah. Kenapa Nabi angkat kalimah itu? Sebab dia ada peranan menyuci jiwa kita. Maka dia nak ajak kita berkenalan fungsi zikir, tingkatan-tingkatan zikir. Jenis macam kita zikir nak tidur kan, alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kan. Jelas Nabi sebut dalam hadis Bukhari kepada anak dia dan menantu dia. Apakah tujuan kita zikir itu? Itu bukan untuk Allah hantu syaitan, untuk merangsang jasad kita segar bangkit pagi esok. Kita tak bangkit pagi dengan mandom, kebasai, kemereh. Ya, pasal Nabi sebut itu lebih baik daripada Fatimah minta khadam kan. Ya Rasulullah, saya banyak kerja. Anak Nabi Fatimah ni adalah anak Nabi, suami isteri kepada Sayyidina Ali. Memang mengadu kata ada banyak kerja dalam rumah. Nabi tak tanya lelaki hang buat apa. Kalau kita tu kita kosen dulu. Kita tanya lelaki buat apa. Ayat setimba tak boleh angkat, sibuk tak orang mana. Mengajak malam-malam, siang dia buat apa? Taulah lelaki siapa tu. Nabi tak tanya soalan tu. Sebab apa? Rumah tangga anak dia bukan rumah tangga dia. Dia tak jengkai tangan dia lebih daripada apa yang patut. Anak datang mengadu, dan Nabi kenal menantu dia, sepupu dia lagi. Sudah Fatimah, lebih baik kau zikir ini daripada kau minta pada aku khadam, pembantu rumah. Sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar 34. Kata Sayyidina Ali, besok nak jadi perang Siffin dalam riwayat Muslim. Besok nak jadi perang. Sayyidina Ali masih mengamalkan benda tu. Kawan yang dia escort dia kata, Sayyidina Ali nak perang besok, nak tidur baca ni lagi. Dia kata, sejak aku dengar Nabi sebut benda ni aku tak pernah tinggal. Huwa Rasulullah. Allahu akbar. Ini nama dia sunnah, ikhwan. Sunnah ni satu benda, dia pulah, dia perah hati kita. Selagi hang tak ikut Nabi, dia bagi hang rasa bersalah. Itu maksud dia, sunnah telah bertapak dalam hati kita, benih dia. Bila kita belajar sunnah, kita ikut dia, kita rasa tak ada apa. Kita tak ikut pun kita rasa tak ada apa. That's mean benih dia belum ada. Walaupun kita dah usung apa kitab sekalipun, Bukhari ke Muslim ke, sunnah tu tak, dia masih berada dalam buku. Dia tidak apa? Contoh, saya tak mau Melayu, orang putih. Dia exhaust. Motor tu ke? Oh tu exhaust, maafkan saya. Macam serupa. Kita belum sedut dia lagi. Maknanya sunnah tu masih ada dalam, kita kata dalam sutur, dalam tulisan. Kita nak ambil sunnah tu fi sudur, bubuh dalam dada kita. Maka bila orang tanya sunnah, kalau kita boleh jawab sunnah tapi jiwa kita tak bersalah tak ikut sunnah, kita kena malu. Apa dah jadi kat aku ni? Maka Sayyidina Ali dengar Allahu akbar. Allahu akbar. Ikhwan, sebesar mana kita buat sunnah, itulah tangisan kebahagiaan kita di hadapan Tuhan di hari akhirat. Sekecil mana kita tinggal dia, itulah penyesalan dan lenangan ayat mata kita di mahsyar esok. Kita akan menangis, ya Allah, kerana akhirat ada Muhammad seorang aja. Allah tanya kat dia, jadi saksi pada umat. Kalau kita tinggal sunnah dia kan, habis nothing lah apa yang kita ada, tak ada apa lah kalau semua kita tinggal. Jadi inilah kita duk belajar, ikhwan. InsyaAllah kita akan dapat lihat kebaikan ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.